Hukum fizik garanti jadi. Baling ni mesti jatuh ke bawah. Mesti jatuh ke bawah. Tapi kalau kita sayang, saya sayang air hijau, belum tentu air hijau sayang saya balik. Contoh lah. Tapi saya yakin air hijau sayang saya. Mesti dia sayang sendiri lebih kan. Jadi macam tu lah. Belum tentu, antara cabaran dia adalah belum tentu teori ni akan berjalan macam tu. Dan cabaran bermula di situ. Cabaran sebenarnya bermula di situ. Dan satu lagi, cabarannya adalah kita ni, biasanya manusia ni dia suka diberi dan disuap lah. Mana kita lebih suka kan? Kita orang bagi ke atau kita cari? Kita sebenarnya lebih suka orang bagi sebab lebih senang. Tapi dalam ukhuwah fillah ni, cabaran dia adalah kita kena memberi. Kita kena memberi. Susah lah nak jadi memberi ni, bukan senang. Tambah pula bila berhadapan dengan realiti, orang mungkin tak akan hargai apa yang kita beri. Jadi macam mana ni? Nak memberi dah satu hal. Teori tu belum tentu lagi jadi praktikal satu hal lagi kan. Belum tentu orang akan kasih kita. Sebab tu komponen penting dalam perkara ini adalah aku cintakan kamu tu satu hal, kerana Allah tu satu hal. Betul tak? Komponen paling penting adalah kerana Allah, itu yang menguatkan kita. Jadi cabaran Ana dah cakap tadi. Dunia ni tak seperti fantasi ya. Dia bukan kadang-kadang kita tengok novel atau drama yang mana ending hero mesti menang. Cinta mesti bersatu last kali kan. Tapi dunia realiti, kita mungkin berhadapan dengan orang tu memang takkan sayang kita. Kita ada possibilities benda tu kan berlaku. Dia takkan ingat kita pun. Kita buat baik banyak katalah dekat negara orang putih ni, kita tolong dia macam-macam. Balik Malaysia tak kenal kita. Macam tak ada hubungan langsung. Ada possibilities. Ada. Sebab dia tu penerima. Dia tak jadi pemberi macam kita. Kita pemberi sebab tu kita ingat dia. Kan? Tapi dia sekadar penerima saja. Kita akan hadapi cabaran-cabaran ni. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan perkara ni? Kita kena tabah lah. Tabah dengan benda ni. Teruskan perkara ini. Sebab tu penting kerana Allah tadi. Kita selesaikan dulu. Kita faham kenapa kita gerakkan ukhuwah ni. Jadi bila kawan tidak memberikan benda yang kita sayang dia tak sayang kita balik, itu bukan perkara yang besar lah pada kita. Kita tak akan hentikan ukhuwah ni. Dan kita kena fikir, dalam 100 orang, mustahil 100% tu tak akan bagi apa-apa balik pada kita. Allah SWT akan bagi seorang dua at least yang akan attach dengan kita. Walaupun tu bukanlah yang kita cari kan. Itu balasan Allah beri di dunia. Di akhirat 100% tu Allah kira. Allah akan kira usaha kita. Tapi mungkin Allah nak entertain kita. Allah akan bagi satu dua yang tersangkut dengan kita punya jaring ukhuwah tadi. Dan dengan mereka ni kita kena hargai lah. Maksudnya ukhuwah yang ada tu jangan ungkit katalah 98 tak balas balik. 2 je yang balas balik. Jangan ungkit 98 yang tak balas tu. Sentiasalah besar-besarkan 2 yang balas. Maksudnya nampaklah ukhuwah tu yang cantik tu, yang jadi tu, tengok yang jadi. Nampak macam mana? Kadang-kadang kalau kita lalas, kadang-kadang manusia ni susah. Dia nak balasan. Dia berhubungan tu nak balasan. Jadi bila dia tak dapat balasan, dia kecewa. Dan dia kata benda ni memang tak boleh buat. Salah mana? Ukhuwah fillah just a theory, dia kata. In practice no, tak boleh. Dia akan jadi orang yang macam tu. Maka tak adalah orang lagi yang nak jalankan ukhuwah fillah. Sedangkan ukhuwah fillah ni kena sebenarnya penting dalam dakwah, dalam community sebenarnya. Ukhuwah fillah ni komponen yang sangat besar lah sebenarnya pada anak-anak nampak. Sebab daripada situ ada trust. Daripada situ sanggup berkorban. Walaupun kita tak ada benda sikit, sanggup korban. Tapi gitulah, cabaran tu jangan kita pandang besar lah. Kita kena tabah, faham kerana Allah tu, kita harapkan balasan daripada Allah Ta'ala. Dan kita kena sentiasa yakin usaha kita tu sebenarnya sekadar usaha. Natijah tu Allah beri. Dia nak sayang kita balik apa semua tu, Allah yang beri. Yang penting kita usaha jalankan. Kerana menggerakkan ukhuwah fillah ni sebenarnya tanggungjawab kita sebenarnya. Tanggungjawab kita. Jadi itulah insya-Allah. Baik.
Kau ada nak tambah cabaran? Sila, setelah dia. Kak Wanis nak tanya soalan. Nah, sila Kak Wanis. Kak Wanis ada siapa ke? Sila. Masih berdiri sang suami. Agak isteri tu. Sila tu. Saya Kak Wanis selalu gurau tu. Tak ada syarat kan? Sila. Soalan dia macam pelik sikit tapi tak apalah saya tanya je. Dia macam ni, macam ada keadaan yang mana kita tak suka orang dan kita asyik rasa nak balas je apa yang dia buat kat kita kan. Kita nak balas sama ada lebih ke, sama rata ke, double ke, tapi kita rasa nak balas perbuatan yang kita tak suka dia buat kat kita lah. So macam bila part yang baik, saya tak nak balas. So saya ambil keputusan macam tak nak lah kawan yang dia macam tu lah. Lebih kurang. Ataupun bila saya kawan, saya akan balas balik apa yang dia buat. Benda yang tak elok lah maksudnya balasan tu. So untuk mengelakkan saya daripada buat benda yang tak elok, saya ambil keputusan untuk jarakkan diri saya daripada dia lah. Lebih kurang macam tu. So apa ya macam apa soalan? Itu apa Nak tanya itu apa? Boleh tak? Macam mana? Boleh tak? Macam saya ambil keputusan supaya renggang hubungan saya dengan dia daripada saya balas apa yang dia buat. Saya ada jawapan tapi nak dengar Dato' jawab dulu. Doktor hilang dulu. Tak ada. Dato' Mai jawab dulu. Sebenarnya Ana nak kaitkan dengan soalan Akhi Ilham tadi tu. Ya. Ada tak aku tidak cinta kamu kerana Allah ya. Ini semua berkait ya. Sebenarnya makna tidak cinta tu, apa tidak cinta makna? Masa tidak cinta itu benci ya. Tadi Akhilah pun affirm ada kan, aku benci kamu kerana Allah, ada ya. Memang ada sebenarnya. Sebab manusia ni ada musuh. Siapa musuh kita? Adakah kita cinta dengan dia? Betul kan? Syaitan lah. Saya jaga manusia ni. Jadi sebenarnya ada orang yang memusuhi kita. Dan juga ada manusia yang menjadi pendokong syaitan. Apabila ada manusia yang mendokong syaitan, maknanya orang Arab kata apa namanya, musuh ni ada tiga. Al-adu salasatun. Musuh ni ada tiga dia. Aduukum, yang pertama musuh kamu sendiri. Kemudian sahibu aduikum, kawan musuh kamu. Dan yang ketiga, adu sahibikum, ya kan? Musuh kawan kamu. Kawan musuh. Ya. Iya. Yang pertama musuh kamu sendiri, yang kedua kawan musuh kamu, yang ketiga musuh kawan kamu. Boleh paham tak? Oke, musuh kita syaitan. Kemudian kawan musuh kita. Kawan musuh kita siapa? Kawan musuh kita maknanya manusia yang berkawan dengan syaitan. Kan, kawan musuh kita. Yang ketiga, musuh kawan kita. Kawan kita siapa? Orang yang beriman kan, orang beriman musuhnya. Orang yang tidak beriman jadi musuh dia lah, syaitan pun jadi musuh dia. Yaitu ada pepatah Arab mengatakan ya, aduukum, adu sahibikum wa sahibu aduikum. Nah, jadi dengan syaitan ini memang kata Allah, fattakhiduhu aduwa, ya kan? Ambil syaitan ini betul-betul sebagai musuh. Of course kita benci dia itu kerana Allah. Nah, itu dengan sendirinya kita benci kerana Allah. Begitu juga kalau orang berkawan dengan syaitan pun kita benci dia kerana Allah. Benci kerana perbuatannya itu ya. Tapi niat kita sebagai dai nak selamatkan dia ke surga. Tapi kita benci kerana dia berkawan dengan syaitan, karena dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena dia tidak sholat, karena dia melanggar syarak. Di situ memang kita kena benci lah. Dan benci ketika itu adalah benci yang kerana Allah, kerana syarak. Ya. Nah, jadi sebenarnya cabaran cinta ini tadilah. Di antara kita nak mencintai, ada penghalang di situ. Siapa yang menghalangi? Syaitan tadi. Memang syaitan ini menghalangi kita. Tapi kalau ada peluang untuk syaitan itu menjauh, nah jangan nih. Contohnya misalkan saudara-saudara Nabi Yusuf. Macam mana Nabi Yusuf disakiti, ya, dizalimi sejak kecil. Tapi akhirnya Allah angkat ya, posisi Nabi Yusuf itu seperti mana mimpi. Dan di akhirnya dia kata,
dia maafkan saudara-saudaranya, dia tak balas dia punya apa namanya kejahatannya itu, dan dikata sebenarnya syaitan lah yang memisahkan di antara aku dengan saudara-saudara aku. Dia ingat balik.